Hikayat Parang Puting. Tersebutlah sebuah kisah seorang budak miskin yang tinggal bersama-sama ibunya dan membela seekor burung elang dan tikus. Budak miskin itu juga membela seekor ular naga. Setelah mendengar kabar angin tersebut, Datuk Shah Bandar menyuruh sahabatnya untuk menjemput budak miskin itu pergi ke rumahnya. Pada keesokannya, budak miskin itu bersama-sama anak ular naga, burung elang dan tikus menuju ke kampung Datuk Shah Bandar. Orang kampung terkejut melihat budak miskin itu duduk di belakang anak ular naga dengan seekor burung elang dan tikus. Sebelum pulang, setelah puas bermain-main, Datuk Shah Bandar telah memberi bekalan makanan seperti beras dan padi serta baju kepada budak miskin. Orang kampung yang melihat keistimewaan budak miskin itu juga telah memberi pelbagai jenis makanan dan buah-buahan seperti seguni ubi dan gandum. Perkabaran tentang budak miskin dengan ular naga sampai ke telinga raja. Melalui Datuk Shah Bandar, raja telah meminta budak miskin bersama-sama anak ular naga datang menghadap baginda ke istana. Budak miskin ke istana dengan menaiki pada belakang anak ular naga dan diikuti oleh elang yang terbang di atas kepala serta tikus yang mengekori di belakang anak ular naga. Budak miskin juga ditemani oleh Datuk Shah Bandar ketika menghadap raja. Raja dan para menteri merasa takjub apabila melihat anak ular naga itu. Sebelum budak miskin pulang ke rumah, baginda telah mengurniakan kain, baju dan beras serta 2 orang hamba sahaya. Saban hari, anak ular naga yang dibela oleh budak miskin telah menjadi besar. Badannya yang besar telah membuatkan anak ular naga melarikan diri ke tatik hijau pada waktu malam. Jika anak ular naga berendam di dalam sungai kampung itu, sudah tentu bencana besar akan berlaku ke atas budak miskin dan orang kampung. Hari telah siang apabila budak miskin melihat ular naga sudah tiada di rumahnya. Dia telah pergi mencari anak ular naga itu bersama-sama tikus dan burung elang dengan mengikut kesan tapak anak ular naga yang berjalan di rimba sehinggalah mereka bertemu dengannya. Anak ular naga itu menjelaskan perkara yang berlaku. Maka budak miskin pun memahaminya. Sebagai balasan, anak ular naga membawa mereka ke tasik hijau untuk menemui nendanya. Semasa menuju ke tasik itu, mereka telah bertemu dengan naga-naga yang besar yang merupakan rakyat jelata nenda anak ular naga. Setelah nenda anak ular naga muncul dari tasik, Raja Naga telah meminta budak miskin datang menghampirinya dan bertanyakan permintaan budak miskin itu. Anak ular naga menyuruh budak miskin meminta nendanya memberikan cincin hikmat sebagai balasan kerana telah menjaganya. Setelah melihat wajah budak miskin, Raja Naga berasa belas kasihan dan menyerahkan cincin hikmat yang mempunyai banyak kesaktian. Setelah itu, budak miskin dan ular naga berpelukan sebelum berpisah. Budak miskin meneruskan perjalanan untuk pulang ke rumah tetapi telah sesat dan masuk ke hutan besar. Peristiwa nenda ular naga memberi cincin saktinya telah menyebabkan bonda anak ular naga marah dan meminta hulu balangnya mencari budak miskin untuk menukarkan tongkat itu dengan cincin hikmat tanpa mencederakan budak miskin itu. Hulu balang naga telah berjumpa dengan budak miskin yang berada di bawah pokok. Setelah berkenalan, hulu balang ular naga tertarik hati melihat budak miskin dan menceritakan hasratnya untuk mendapatkan cincin arahan daripada bonda anak ular naga. Hulu balang telah menyatakan khasiat tongkat yang banyak kegunaannya. Setelah mendengar kesaktian itu, budak miskin telah bercita-cita untuk mendapatkan tongkat itu. Hulu balang naga yang berasa panas ingin berendam di kolam yang berhampiran. Apabila hulu balang naga telah berendam di dalam kolam, budak miskin telah mengetuk 3 kali tongkat itu di tepi kolam menyebabkan hulu balang tidak dapat bergerak. Budak miskin meneruskan perjalanannya sehingga dia terjumpa dengan sebilah parang putih
puting yang boleh menebang pokok sendiri. Apabila parang puting itu dilihat oleh budak miskin, parang puting terbang balik ke rumah tuannya. Lalu, budak miskin mengekori jejak parang puting sehingga sampai di rumah orang tua. Orang tua itu menjemput budak miskin masuk ke rumahnya. Pada malam itu, budak miskin telah mengetuk tongkatnya menyebabkan terhidang makanan. Budak miskin mempelawa orang tua itu makan bersama-sama mereka. Orang tua melihat tongkat itu menakjubkan. Orang tua itu menawarkan sebilah parang puting miliknya ditukarkan dengan tongkat kepunyaan budak miskin yang mempunyai kesaktian. Pada keesokannya, budak miskin meneruskan perjalanan pulangnya ke rumah bersama-sama helang dan tikus dengan membawa parang puting tersebut. Budak miskin pulang ke pangkuan ibu dan bapa angkatnya yang kerisauan akan budak miskin. Setelah berjumpa ayah angkatnya, budak miskin telah meminta ibunya merahsiakan cincin geliga yang banyak kesaktiannya daripada orang kampung. Akhirnya, budak miskin hidup bahagia bersama-sama burung, helang, tikus dan ibunya. Tamat.